Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni 12 April 2020. Dah 24 hari dah MRO berkuat kuasa. Jadi harap kita teruskan semangat. Kita duduk di rumah, stay home. Okay. Harap-harap penularan COVID-19 ni akan dapat kita putuskan bersama. Saya nak beraktiviti di luar macam tuan-tuan juga tak boleh. So cari aktiviti yang boleh buat di rumah lah. Macam sekarang ni tengah rekod video, saya sharekan dengan tuan-tuan. Jadi hari ni saya nak bercerita pasal topik bawa motor. Okay, bagaimana saya bermula bawa motor sejak daripada muda, naik motor kecil hingga ke sekarang. Okay, saya bermula masa muda, saya bawa Kapcai. Motor mula-mula yang saya bawa dulu Kapcai Honda C70. Ini bermula masa zaman minibus di Kuala Lumpur. Masa tu bila naik bas tu memang sentiasa bergayut kat tangga. Jadi memang terpaksa cari transport. Okey, kalau adalah zaman yang seangkatan, kalau boleh ingat dalam minibus tu yang favorite yang dia orang selalu sebut, masuk dalam buat 3 line, maksudnya sumbat sampai ke dalam, memang teruk. Jadi dengan keadaan begitulah yang membuatkan saya bermula beli motor untuk commute ke kerja, pergi balik kerja. Zaman tu kalau cakap pasal big bike memang kurang sangatlah. Paling common pun 250. Kalau tuan-tuan masih ingat RD 350, Yamaha RD 350, tu ada RG Suzuki 250. Zaman-zaman tu memang hebat lah. Siapa yang ada motor tu kira hebat lah. Kalau ada pun motor 1000cc ke 800-900cc tu jarang sangat. Kalau siapa yang ada tu memang berada tu kami tabik lah. Zaman dulu financing susah. Okay, yang tak salah saya cuma ada BSN saja. Tak macam sekarang, dah mudah. Okay, kalau sekarang ni banyak company yang buat financing. Teringat juga kalau konvoi ni pun kurang sangat. Kalau ada konvoi tu motor-motor Kapcai. Macam kami sendirilah seangkatan yang pernah lah naik Kapcai konvoi paling jauh sampai ke Melaka, tak silap. Balik hari, okay, pagi tolak Port Dickson, Melaka, kemudian balik. Itulah konvoi yang ada. Tak macam sekarang, bila ada konvoi memang berpuluh-puluh. Zaman dulu tak ada. Saya pakai Kapcai tu kalau tak silap lebih kurang dalam 3 tahun saja. Okay, selepas 3 tahun saya berhenti bawa motor. Ada 2 sebab. Nombor 1, saya sendiri accident. Okay, masa tu muda-muda kan, terpelik out tangan. Okay, reason nombor 2 saya berhenti masa tu, salah seorang pada kawan pejabat, kalau tuan-tuan ingat dulu kan, corner dekat Museum Negara tu, one of the best corners yang ada di Kuala Lumpur. Kawan saya ni dia bawa RX-Z. Okay, RX-Z pun salah satu motor yang famous lah masa tu. Corner cantik, jatuh. Innalillah lah, meninggal lah dia. Jadi sebab saya berhenti lah seketika. Saya berhentilah bawa motor masa tu sebab itulah, sebab kehilangan kawan, sedih. Kemudian tak naiklah serik. Walaupun dah berhenti biking Kapcai, semangat tu masih ada, niat tu memang kuat, masih ada lagi. Memanglah di saat
di masa tu sebabkan reason saya cakap tadi berhenti, tapi niat semangat tetap ada, simpan dalam hati. Kemudian kahwin, dapat anak, lagilah masa tak ada. Keperluan lain lagi memerlukan daripada kita beli motor. Memang niat nak beli motor besar tu memang ada lah, lama dah. Tambah pula dengan kerja masa tu saya sentiasa ditugaskan outstation, domestik. Mula-mula domestik lah. Habis satu Malaysia yang saya dah round, Sabah, Sarawak, Semenanjung atas ke bawah. Hingga sampai satu tahap saya kena overseas outstation pula, outstation overseas. Meratalah pergi. Saya pernah di Australia 2,5 tahun, di Jordan setahun setengah, Europe di Amsterdam saya telah pergi duduk beberapa bulan, di US saya pernah ke New York, New Jersey beberapa kali. Masa travel tu semangat nak pakai motor tetap tersimpan di hati, jauh di sudut hati simpan. Memang niat tu ada, simpan. Tapi sebabkan kekangan kerja memang tak berkesempatan langsung. Asyik keluar balik, hujung minggu balik, cuma balik seminggu, keluar 2 bulan balik seminggu. Even bila kat overseas pun tengok jugalah bikers besar kan, lagi kuat semangat, simpan. Until finally lah, company kami pun expanded, maknanya banyak branch dibuka, jadi keperluan untuk saya overseas kurang. Kemudian anak-anak pun dah besar sikit. Masa tu, lepas tu saya banyak buat projek dekat-dekat lah, Malaysia, kemudian Jakarta, pergi masuk Jakarta, maknanya tak perlu duduk lama. Singapore, Thailand selalu juga, berminggu-minggu pergi balik. Masa-masa tu pernah lah suarakan niat nak beli motor besar dengan rumah, tapi tak approve. Malulah anak-anak masa tu kecil lagi, dan keadaan saya pun selalu travel. Bayangkanlah kalau saya duk travel overseas, balik seminggu, lepas tu nak pergi ride pula, memanglah tak boleh kan, tak ada kan. Jadi sekali lagi tersimpanlah hasrat. Kita ni hobi juga, tapi penting utamakan keluarga. Itu memang prinsip saya. Jadi macam nak beli big bike ni kena ada persetujuan juga, bukan nak kata approval, persetujuan, agreement, so that semua bersedia. Yang tahulah bikers ni bila dah ada bike minggu nak jalan, nak keluar kadang ride 2-3 hari. Jadi seeloknya kita ada persetujuan dengan keluarga, dan pastikan tak ada banyak sangat komitmen, anak-anak dah besar, tak mengganggu kerja. Ada sampai satu tahap, masa tu Kawa Z8 baru launch. Masa tu memanglah tengok berkenan sangat, sampai pergi ke kedai. Saya ingat di Shalam, buat booking Bukit Jelutong, Shalam Bukit Jelutong, bayar deposit buat booking 3 bulan. Masa tu motor tu nak sampai, punyalah excited, bayar deposit siap. Bila motor sampai, terpaksa reject. Terpaksa reject lah, minta refund balik. Sebab memang tak boleh. Macam saya cakap tu, kepentingan keluarga tu kita utamakan lah. Jadi reject lah. Dapat balik deposit, alhamdulillah dapat balik deposit. Kemudian niat tu simpan lagi. Simpan lagi. Jadi lah, nasihat saya, jangan ambil remeh lah pasal keinginan nak buat benda-benda macam ni. Hobi juga, keluarga tu nak kena utamakan. Jangan leka sampai semua tolak tepi sebabkan hobi.
finally lah, in my case, setelah bincang berkali-kali, tanya macam mana rasa boleh ke, and finally she agreed lah. Mama agree. Bukan kata bagi approval, macam saya cakap tadi, bukan approval, is persetujuan lah, katakan okay, she's ready. Explain kat dia, memang dia pun faham kalau ada motor besar ni kan, berkonvoi lah ke sana kemari, takut masa lebih terluang kepada biking. Buat survey dekat internet, belik-belik, finally decide nak beli Kawasaki Versys 650. Okay. Reason beli ialah because saya ni suka jenis jalan jauh. Duk tengok internet, buat research, tanya juga kawan-kawan. Okay, katakan kalau suka travel jauh-jauh tu, beli touring bike lah. Jadi Kawasaki Versys 650 tu yang paling sesuai. Lepas tu dia middleweight. Itu pun nasihat kawan-kawan, kalau nak start, jangan start besar terus, nanti tak terbawa pula nanti. Okay. Dah agree, kemudian saya ke Shah Alam. Okay. Buat booking kat kedai, salah satu kedai, I think the only Malay lah, Melayu yang agent Kawasaki ni, buat booking dengan dia. Nama dia Raja Faizal, Section 7 Shah Alam. Bila saya buat booking, Faizal ni tengok saya, dia tanya balik, abang ni betul ke nak beli Versys bang? Saya tanya kenapa pula dia. Okay apa Versys kan, Versys long distance touring travel. Versys ni motor dia tinggi bang. Saya tengok abang ni pun rasanya tak cukup inci ni dia. Saya pun tengok dia balik, apa hal berada ni? Suka hati aku lah, aku nak beli kan, it's my money, I want to buy. Berkeras jugalah. Faizal tu cakap okey lah bang. Memang pada masa tu dekat showroom pun tak ada motor Versys, jadi tak dapat nak test duduk atas motor. Jadi kita pun tak tahu, kita pun tengok internet, tengok orang bawa best, ada tong semua kan, ada shield depan. Cuma yang ada masa tu showroom Kawasaki Vulcan 650, duduk atas tu. Memanglah Kawasaki Vulcan ni rendah kan, kaki dua-dua sampai, happy, confident. Lebih kurang sebulan rasanya lepas tu motor sampai. Faizal telefon lah, bang motor dah sampai, datang workshop lah nak sign dokumen. Ok lah, sepi lah, excited, very excited. Masa tu Versys orange, model tu first model lah, yang model yang baru tu. Okay, bila sampai excited, sign semua dokumen dah, everything dah okay dah, dah boleh bawa keluar, nombor pun dah ada semua dah. So saya test, duduk, alamak, betul-betul tinggi, tak sampai bosku. Kalau dua-dua kaki memang jadi macam penari ballet macam tu, tak cecah langsung. Kawasaki tu dia punya tinggi seat dia 845mm ataupun 33.3 inch. Motor pertama saya, motor besar pertama, manalah nak fikir kita excited nak beli sangat. Duduk atas tak sampai. Allah Akbar, macam mana nak buat ni? Motor dah beli, semua dah sign, cuma nak bawa keluar je, so terpaksa lah. Okay. Nak cover malu dengan Raja Faizal ni, dia pun dah cakap, dia tanya tu macam mana. So proceed lah. Okay lah. Obviously bila nak bawa balik, nak kena test dulu kan. Okay, saya pun try lah, panjat, okay, kaki sebelah, start, okay, jalan, cantik jalan. Tak sampai 5 minit, okay, berhenti, masa nak buat U-turn, jatuh. Alamak, jatuh bodoh, pecah fairing,
pecah signal light sebelah kiri, tak silap saya. Tak sampai 5 minit oh, pecah. So macam mana? Dah jatuh, pecah. Terpaksa lah muka tebal pergi balik kat Raja Faizal. Dia tengok pun dia nak gelak ke, dia nak kesian ke, dia pun tak tahu. Dia cakap, dia pun cakap lah, itu sebab saya pesan. Tak ada beritahu abang tu, dia cakap, abang ni tak cukup inci ni, motor versus ni tinggi. Ya? Itulah sebagai pengajaran lah, moral of the story lah cakap. Maknanya selidik, kaji, test dulu. Jangan terus nak book, nak terus beli. Jadi kes saya tu motor tinggal lah pendapat. Tinggal, patut dah boleh bawa balik lah. Tinggal lagi seminggu tak saya dapatkan spare part fairing yang pecah tu. Pecah, memang sebelah kiri pecah. Signal light pecah. Balik lah. Tank kosong. Motor tak ada. Motor baru keluar 5 minit, masuk workshop balik repair. Okay. Lebih kurang seminggu bila spare part dah sampai, dah pasang balik, Faizal kau balik lah. Okay lah, maknanya kali ni lebih berhati-hati lah, gunanya lebih berhati-hati. Okay. Sampai test lagi. Kali ni hati-hati lah, maknanya pelan-pelan, you know, bila U-turn tu, tak buat U-turn pun, first time buat motor besar. Memang kita ni pengalaman kita banyak buat kapcai. Tapi ingatlah pesan kepada yang baru-baru nak try tu, memang make sure that you are capable. Jangan terus nak melompat. Okay, sebelum bawa keluar memang nak kena try, saya bawa keluar lah. Mainlah about setengah jam ke 1 jam tu keliling kedai, pusing-pusing. Okay. Satu pelajaran yang saya terima dari Raja Faizal, sampai sekarang saya guna teknik tu, teknik nak reverse motor, bukan reverse atas motor memang tak boleh lah, kaki tak sampai, memang tak boleh. Jadi turun dia pakai 3 point body reverse lah. Maksudnya kita berdiri sebelah motor tu, kita gunakan pinggang, pinggang tolak ke belakang, tolak ke depan. Jadi berat motor tu akan bergantung pada pinggang, pada kaki, bukan pakai kita duduk atas. Kalau orang tinggi, cukup tinggi, okey, dia tolak macam motor kart kan, tolak belakang. Motor besar minta maaf, tak boleh. Bila dah confident, okey lah cakap pasal, okey, thank you lah, saya bawa balik lah. Kena yakin lah maknanya. Dia bagi jaket satu, helmet satu free, glove rasa dia bagi satu free. Okey lah, bawa lah. Daripada Syed 7 Salam tu balik ke Kota Damansara. Okey, masa tu rasanya ride saya yang pertama, yang paling lama, paling panjang yang saya pernah rasa, first time lah kan. Okey, bila jalan okey, bila sampai traffic light susah hati. Macam mana ni? Bila jam susah hati. Macam mana ni? Okey, tapi pelan-pelan lah. Akhirnya sampai jugalah rumah. Okey. Lupa cakap satu lagi, masa yang jatuh bodoh tu, okey, Faizal pun cakap lah cari spare kan, dapat lah dalam seminggu. Dia advise suruh tukar lowering kit. Okey, lowering kit. Lowering kit maksudnya kita boleh rendahkan motor tu sikit lah daripada original. Original dia 8, dia cakap tadi 845 mm. Dengan lowering kit tu kita boleh kurang dari sampai 5 ke 10 mm lah, kurang sikit. Okay. Saya order dan suruh Faizal pasang sekali. Okay. Lowering kit ni untuk orang yang experience, okay, dia akan ada perubahan pada motor tu. Maknanya dia akan rasa lah. Pada saya, experience motor besar tak ada, first time. Okay, first time buat motor besar, pasang lowering kit pula, maknanya itulah dia experience saya. Jadi tak ada beza lah, tak ada rasa lah. Bagi yang experience tu mungkin dia akan tahu lah, maknanya kita dah adjust sikit keadaan motor tu, so mungkin handling dia akan lari sikit. Okay, bagi yang experience lah, bagi saya sama je, buat first time kan. At least membantu jugalah. Okay,
walaupun tak cecah habis, at least tapak kaki depan tu dapat kena tanah bila pasang lowering kit. Saya tunjukkan gambar lowering kit yang saya pernah pasang pada motor saya tu. Bila pakai lowering kit, okay, apa yang saya pasang tu memanglah dia rendahkan baik sikit, boleh kita kaki sampai bawah cecah sikit, tapi ada benda lain yang kena buat lah kalau ada mana-mana siapa-siapa yang nak pasang lowering kit ni. Stand motor tu, bila kita dah loweredkan motor, stand tu akan jadi tegak tu. Maknanya biasanya kalau motor kalau ada standard, tak ada lowering kit, dia akan macam ni. Okay? Jadi bila dah pasang lowering kit rendah, dia akan jadi tegak jadi balance motor tu bila parking memang kurang. Jadi kena lakukan sesuatu nak bagi balance. Apa yang saya buat dulu, dia punya stand tu masa tu buat dekat Valley Batu Cave. Okay, dia hantar dia pergi bakarkan stand tu, lepas tu dia bengkokkan sikit. Jadi bengkok dia macam tu lah. So bila dah bengkokkan, jadi dia stand dia macam tu balik. Kalau tidak dia akan tegak macam tu. Jadi senang jatuh bila kita park motor. Satu lagi moral of the story. Okay, kalau adik-adik ataupun otai-otai orang lama macam saya ni agak baru nak start pakai motor besar tu, survey dulu lah. Maknanya kalau boleh jangan terus melompat pada besar. Kalau kita biasa bawa kapcai, kita bawa 250 dulu. Motor besar ni dia macam beast lah, macam monster. Maknanya kalau kita tak boleh handle dia, memudarat. Tok kuat, boleh melompat. Handling memang tak sama. Jangan assume okay, you dah biasa bawa motor, you hero masa bawa kapcai, masa bawa 125 RXZ ke RXS ke ataupun RG250 Suzuki. Masa dulu biasa bawa, handling totally lain. Okay, motor besar ni lain, cornering dia lain. Yang paling utama yang saya belajar lah, okay, pengalaman lah, okay, braking. Okay. Kalau kapcai, saya biasa bawa kapcai tu, kita biasa brake kaki belakang, brake belakang aja, depan jangan pakai. Tapi motor besar ni belakang jangan pakai lah. That's my way of riding now lah. Maknanya cara saya tak guna langsung brake belakang, semua brake depan. Okay, motor besar ni sekarang, motor besar dia disc dia besar, jadi power dia lebih braking ke depan. Jangan pakai brake belakang, slide tergolek nanti. Okay, motor dah sampai rumah. Seronok juga, takut juga. Saya memang beli niat untuk commute, pergi kerja, pergi balik office. Okay, office saya tu dekat KL kan, saya duduk Kota Damansara. Biasanya bawa kereta tapi teruk jam. Masa tu MRT tengah construct, tak silap MRT jalan nak pergi office 2 jam sampai, balik pun 2 jam. Jadi niat beli motor tu untuk commute pergi office lah. Okay, sebabnya keteraan saya ni, keberanian saya ni, okay, orang patutnya kalau ada motor boleh keluar lewat, tapi in my case tidak. Okay, selepas subuh saya keluar bawa motor Versys ni lah yang tinggi ni, selepas subuh. Sebab masa tu kereta tak ada, tak berani jam. Kalau kereta banyak jam memang tak confident, ketak habis. Bila sampai office pukul 7 kita start kerja, maknanya pukul 3:30 kita dah boleh balik dah. Maknanya kereta pun masa tu tak banyak juga, orang tak keluar office. Masa itulah saya bawa. Okay, tak berani saya keluar pukul 8 ke pukul 8:30 ke, sebab masa tu tengah jam teruk. Okay, memang memudaratkan lah keadaan masa itulah.
berapa bulan jugalah saya praktis nak biasakan dengan motor overseas ni. Cakap pasal jatuh bodoh, kalau tak silap 5 kali 5 kali jatuh bodoh. Okey, masa traffic light, masa petrol pump pernah jatuh bodoh. Okey, masa U-turn kena lagi. Okey, sebab motor besar ni bukan boleh alamak tak boleh. Bila dah sengit kita lepas lah. Okey, jangan duk pegang-pegang sebab benda ni berat. Impact yang nombor satu kalau kita terus pegang pinggang kita. Ya, ada satu part yang saya pegang juga, maknanya dia tangkap pinggang terus. Jadi bahaya, maknanya kalau benda tu dah agak-agak dah sengit atau malah lepas je lah. Okey, jangan tunggu-tunggulah. Benda-benda lain yang saya pasang lah, saya tahu memang akan ada jatuh bodoh ke apa ke. Saya pasang engine guard, very important, engine guard, kemudian slider, semua yang support motor lah. Nasib baik pasang, kalau tidak rasanya retak engine lah. Macam mana saya belajar bawa motor ni? Tak ada training apa. Cikgu saya Mr. Google. Okey, selalu tengok Google lah. Cuba praktikkan. Pasal yang motor rebah terjadi motor jatuh bodoh. Okey, itu pun saya belajar dekat Google macam mana nak angkat. Nanti saya tunjukkan slide sebentar lagi. Okey, teknik yang nak mengangkat motor berat tu. Okey, walaupun 650 versi yang saya bawa tu berat, kalau angkat depan pakai pinggang tak boleh. Ada teknik dia angkat dari belakang. Saya tunjuk. Lebih kurang sebulan setengah. Okey, training sendirilah, pergi kat parking lot. Tapi U-turn masih tak boleh lagi. Okey, seriau bila U-turn. Bila nak corner tight saya turun. Okey, pakai teknik yang saya cakap tadi tu, pakai ingat pinggang tu 3 point reverse turn tu. Kemudian naik balik jalan lah. Okey, banyaklah belajar internet yang macam saya cakap tadi, angkat motor kalau motor terjatuh, cara teknik nak mengangkat. Baru kenal masa tu counter steering, body balance steering, banyak lagi lah istilah-istilah yang begitu alien, begitu tak kenal, dah tahu dah semua melalui internet. Okey, dah pakai lebih kurang sebulan setengah first convoy dengan geng VOG, Versus Owners Group. Masa tu kita ride ke Kuala Terengganu. Yalah, Kuala Terengganu. VOG ni dia berpusat atau bertempat di Kajang. Jadi saya daripada Kota Damansara terus bawa motor ke Kajang, gear RV kat sana lah. Jadi daripada Kajang kalau nak ke Karak akan melalui MRR2. Okay. Masa tu malam jalan jam gila. Okay. Yang otai-otai ni biasalah, tak ada hal lah. Untuk orang kan jam macam mana pun, cilok sana cilok sini dengan tong. Saya masa tu dah beli tong besar, kiri kanan dan tong belakang, nak travel jauh kan. Otai-otai ni cilok sana kiri kanan steady. Yang kita ni pula terkiar-kiar, Allahu Akbar. Dia orang dah sampai dekat BHP, saya masih lagi terkiar, kadang tunggu belakang kereta, tak berani. Padahal dia orang lepas. Jadi itulah benda-benda tu yang dikatakan pengalaman, kita nak kena actually biasakan. Tak apalah, biar orang dulu cepat sampai, kita kena tinggal belakang. Kita ikut je, kita biar rentak. Jangan terkejar-kejar. Walaupun macam tadi saya cakap dari MR2 jam, padahal memang boleh lepas, tapi sebab kita tak confident, buat apa nak ambil risiko, tak confident. Rasa masa tu pun kereta, masa tengah-tengah jalan, tengah motor, tengah kereta, pernah nak tumbang, tapi sebab tumbang atas kereta lah, kereta support.
Dalam masa tu baru tahulah istilah konvoi, teknik konvoi macam mana yang dia orang ajar. Yang bagusnya ada lead tu biasa yang depan, tapi ada yang belakang yang support. Dia tahu yang saya pun orang baru, dia ikutlah, dia support apa-apa hal sampai kita sampai di Karak. Sampai Karak masuk LPT semua okeylah, smooth lah. Tak ada jam kan, tak ada traffic light, tinggi macam mana pun kita boleh lah bawa. Tapi bawa ikut kemampuan kita lah. Karak tu cukup menakutkan lah untuk orang baru macam saya sendirilah dulu. Satu lagi yang saya pelajari, yang ini tak ada dalam internet. Yang ini nak kena ada pengalaman. Untuk rider-rider baru yang nak bawa motor besar ni, kita bawa motor kita tak boleh uptight, maksudnya tak boleh stiff, tak boleh kerah. Faham lah, kita baru kan, bila kita pegang handle tu kerah. Dengan kita pegang kerah tu, mungkin sebab kita nak fokus kita pegang kerah tu penat. Especially kalau travel jauh, memang penat. Masa konvoi yang kami ke Kuala Terengganu, kami pergi ke Kuala Terengganu, tidur semalam, kemudian ke Kelantan turun Gua Musang, balik KL balik lah, Bentong balik KL balik. Masa balik tu kami dari KT Kelantan terus sampai KL ikut Gua Musang. Saya tengok otai-otai member saya tengok steady, tak ada apa-apa pun, relax. Kami bila sampai di Bentong, saya flat habis. Saya tengok dia orang okey, macam mana, siapa dia orang tak ada apa. Rupanya bila kita bawa ni, kita terlampau tekun lah cakap, maknanya kita kerah badan. Bila kita kerah badan, kita tak relax, akan jadi penat. Macam saya cakap tadi, di Bentong saya flat, saya lepak dah, tak boleh jalan dah. Daripada Bentong balik ke Karak masa tu, rasanya saya bawa 60-70 km sejam aja. Padahal kereta tak ada tu, lalu tepi dah, tak larat sangat dah. Itu untuk rider baru lah, memang akan menyentuh. Jadi itulah, ikut kita punya pace lah. Jangan nak ikut orang. Dia orang otai kan, dia orang terus no problem ya. Sebab dia orang biasa macam mana dia nak pegang handle lembut. Kita pegang handle keras, dia jadikan kita penat. Satu lagi pasal bawa pilion. Pilion. Memanglah bila kita dah ada motor ni, bila kita keluar kadang nak bawa rumah kan. Kalau yang belum kahwin tu bawa girlfriend. Tapi rasanya bawa pilion ni kalau orang baru memang cabaran yang besar, cukup besar sekali. Maknanya pilion tu kena tahulah macam mana teknik nak duduk, nak naik atas motor. Kalau naik tak betul pun jatuh bodoh lagi. So benda tu kena belajar. Apa yang saya pelajari lah, untuk orang yang baru, maknanya bila kita bawa motor tu first time, biar kita run sampai 5,000 km at least. You dah bawa solo lebih kurang 5,000 km lah, meter tu run. Bila dah 5, maknanya 5,000 tu maknanya you dah experience lebih sikit lah. Dari situ baru try sikit-sikit cara nak naik, pesan dengan orang belakang tu macam mana you nak pegang kat mana. Jangan keraskan badan masa corner, macam mana kena tunjuk aja. Masa traffic light, kalau yang tak biasa, kita turun kaki, dia turun kaki sekali, memanglah jatuh bodoh. Kita dah lah kaki tak sampai, kerana dia turun sekali memang tumpang. Jadi benda-benda tu semua kena belajar lah masa nak ambil pengalaman. Benda tu semua dalam internet ada lah, tapi saya eloknya tanya kawan-kawan, tanya otak-otak macam mana nak buat. Pakai Versys ni saya rasa dalam setahun aja. Setahun tapi banyak pengalaman. Sebab pakai setahun. Pengalaman saya dengan Versys, pengalaman suka, duka. Suka tu sonolah konvoi kesana kemari, touring long distance, sampai Kedah, sampai Penang, pergi Kelantan. Pengalaman duka ini yang saya nak ceritakan. Selama setahun tu
jatuh bodoh, macam saya cakap tadi 4-5 kali. Okey, biasa. 2 major accident. Okey, yang ini memang betul jadi pengajaran buat saya lah. Okey, sentiasa ingat. Okey, yang pertama, masa tu ride konvoi daripada KL nak ke Temeloh, kita orang ikut jalan Langat. Okey, Langat terus ke Karak, kemudian ke Temeloh lah. Ada satu corner tu memang tajam, corner dia, corner siku lah. Saya tunjukkan nanti kan, saya bagi gambar dalam video ni. Otai-otai semua lepas. Memang dia orang cakap corner ni corner mengancam lah juga. Okey, saya tak lepas. Bila tak lepas, saya panik, saya tarik brake, motor tegak, terus terlajak ke depan. Okey, masa tu apa yang saya sedar lah, okey, masa bawa tu rasanya dah ada pengalaman sikit, tapi tak sedar diri terlampau ikutkan kawan-kawan otak-otak yang pandai kat depan. Dia laju, kita pun ikut laju. Bila dia corner, dia lepas, kita tak lepas. Okey, teknik motor tak berapa pandai lagi. Yang lean, okey, bila nak lean, bila nak apa, semua tak pandai. Masa corner, panik. Okey, rasa tak lepas, tarik brake aja, automatik motor kan naik. Motor naik terus ke depan, jatuh. Okey, masa tu saya cedera bahu kiri, seliuh lah, tak berat sangat seliuh. Okey, alhamdulillah motor tu masih boleh jalan, diusahakan. Gear masa tu gear patah, tapi adalah geng-geng usahakan gantikan gear, kemudian boleh sambung perjalanan sampai balik KL. Okey, itu yang pertama. Okey, lepas tu dalam bulan Februari 2017. Okey, masa tu solo ride nak ke Kuantan. Saya bawa pilihan rumah masa tu. Okey, dah nak jadi kan. Ikut jalan dalam masa di Maran, Srijaya Maran. Okey, kami ikut jalan lama. Sebiji kapcai yang baru keluar daripada bahu jalan. Okey, dia bila keluar bahu jalan, kapcai motor ni dia macam melelong. Rumah saya di belakang dah nampak dah dari jauh. Dia tepuk bahu, cakap abang depan tu motor tu lain macam tu. Okey lah, saya slow, drop gear. Bila dah rasa dalam 60-70 km sejam, bila sampai nak overtake aja, kapcai ni yang melelong tadi masuk juga laluan saya, langgar handle, kena tergolek, motor flip. Kami berdua slide lebih kurang dalam 200-300 meter jugalah. Okey, masa tu rasanya serius juga. Bahu saya patah. Okey, rumah bahu retak. Alhamdulillah lah masa tu pakai full gear complete. Lain-lain tak ada, cuma cala sikit-sikit, tapi yang majornya patah lah bahu. Dihantar ke hospital Temeloh. Okey, ambulans datang sampai Temeloh, kemudian transfer ke sinilah. Tak ada masalah. Itu pengalaman saya yang besar sekali lah. Motor tu total loss. Okey, itu sebab saya tak ada dalam motor tu. Masuk insurance cover semua, kemudian berehat lah lebih kurang dekat setahun kot, sampai saya beli motor yang saya pakai sekarang ni, Ducati Monster 821 ni. Okey, yang itu saya rasa saya berhati-hati, cermat. Okey, maklumlah pengalaman pernah jatuh tu dah ada, sentiasa aku ingat. Tapi bila kita bawa okey, orang pula akan menjadi penyebab. Jadi itulah penting. Saya tak jema-jema lah nasihat, hati-hati lebih, kemudian full gear lah, full gear. Satu yang bagus masa aksiden yang di Maran tu, Solidarity Rider. Okey, masa tu saya sedar, handphone ada dalam poket. Saya call satu nombor saja, kawan saya yang saya ingat lah. Itu saya ingat, tak sampai 10 minit rasanya agak 10 biji ke 15 biji motor datang, big bikers. Yang saya dapat tahu dia orang ni daripada Kuantan lah, kalau tak silap saya. Dengan satu panggilan, saya cakap masa tu nama dia Bob. Okey, Bob, aku jatuh lah Bob. Itu je saya cakap.
lebih kurang 10 minit sampai, lebih kurang 10-15 biji bikers. Ada yang dari Kuantan, dari Temerloh sampai bantu. Masa kami naik ambulan ke hospital, kemudian motor tu semua dah handle. Okey, sampai motor tu sampai ke balai Maran masa tu, Temerloh Maran. Kemudian sampai saya balik ke KL pun, masuk hospital di KL, motor semua settle. Sampai motor tu balik ke KL, kedai repair. Jadi ini satu bagusnya lah solidarity bikers, maknanya we are brothers, maknanya bagi tahu je kalau ada musibah mana-mana akan sampai bantuan, alhamdulillah. Okey. So setakat ni lah yang saya bercerita berceloteh panjang hari ni, mengisi masa lapang MCO. Okey, kalau tuan suka, alhamdulillah lah pengalaman-pengalaman saya ni. InsyaAllah mungkin next video saya bercerita pula pengalaman dengan motor Ducati ni pula, ada juga pengalaman. Tapi bila dah pegang Ducati ni, experience dah lebih sikit lah. Maknanya feel bawa motor tu dah ada masa pegang Ducati ni. Maknanya dah pandai, dah tahu cornering, awana genting tu memang mainan lah selalu. Bukan kata nak pergi bawa laju tu tak ada, tapi pergi training, tempat training ground lah, awana, Ulu Yam, kemudian Bukit Tinggi pun ada, Fraser Hill. Sekarang dah kira cekap jugalah, dah tahulah teknik-teknik. Bolehlah nak kongsikan, terutamanya pada rider-rider baru kan. Saya faham kalau yang otai-otai ni tak payahlah dia orang lagi pakar kan. Tapi saya setakat pengalaman yang saya ada, kalau nak kongsikan dengan rider-rider baru, insyaAllah banyak boleh membantu. So saya sign off sampai sini. Terima kasih kerana menonton. Okay. My right, my pride. Manolo Tudisi sign off. Assalamualaikum.